Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kali ini kita masuk bab 10 kecerunan garis lurus. Okey, macam mana exam semua? Okey ke tak? Dia harap bersedia untuk exam akhir tahun pula. Dan siapa yang ada exam PT3 ke, SPM ke, terima kasih kerana memilih Cikgu Aisyah Channel untuk ulang kaji. Jom kita tengok bab 10 kecerunan garis lurus dulu. Jadi sebelum kita nak masuk bab ni, nak belajar cara mengira, kita kenal dulu sifat-sifat, ciri-ciri yang ada dalam kecerunan garis lurus ni dulu. Okey, ni pertamanya. Wah, ni muka apa? Ni muka sedih. Ni muka sedih bila tak faham pasal cara nak kira. Kalau dah faham cara kira, senyum. Okey, jom kita tengok sikit dia punya gambar muka ni apa maksudnya. Inilah berkenaan dengan hubungan antara kecerunan dan garis lurus dalam sifat-sifat garis tu sendiri. Okey, jom kita tengok yang pertama. Garis condong ke kanan. Okey, ini ada garis condong yang ke kanan, di mana daripada bawah naik ke atas. Ke kanan condongnya. Jadi ini bila kita tengok nilai kecerunan. Kecerunan ni apa? Bila kamu nampak satu garis ni, kamu nampak satu cerun tau. Satu cerun. Cerun itu dia nilai positif. Dia nilai positif kerana garis itu dia condong ke kanan ataupun dia daripada bawah naik ke atas. Macam naik tangga macam tu. Jadi ini punya nilai dia, nilai yang kamu akan dapat untuk kecerunan tu nanti bila kira kamu akan dapat nilainya positif. Yang kedua adalah kening ni. Kening yang condong ke kiri, iaitu daripada atas turun ke bawah, macam naik, macam turun tangga kan. Macam ni kan, turun tangga kan. Macam ni kan, turun tangga. Okay. Daripada atas turun ke bawah ataupun condong ke kiri. Ni kanan kiri, mempunyai kecerunan yang negatif. Maksudnya bila kamu mengira dia punya cerun tu, kamu akan dapat nilai yang negatif kerana garis itu dia condong ke kiri. Okey. Seterusnya kamu nampak garis mencancang hidung tu. Garis mencancang hidung tu menunjukkan kecerunan yang tidak tertakrif. Kecerunan yang tak tertakrif, yang mana tidak ternilai kerana dia terlalu cerun, macam gaung terus jatuh, tak ada langsung dia punya condong dia tu. Maka dia adalah garis lurus yang kita kategori tak boleh nak kira dia punya nilai kecerunannya. Dan last sekali adalah garis lurus mengufuk yang mempunyai kecerunan sifar kerana garis lurus ni tidak condong langsung ke kiri maupun ke kanan. Dia hanya rata sahaja, maka bila kita kira, ya Allah, bila kita kira kecerunannya, nilai yang kita akan dapat ialah nilainya kosong ataupun sifar. Okay, yang tanda macam ni maksudnya tak tertakrif, infinity, ni tertakrif ni, ni tanda dia. Ni tanda dalam matematik. Alright, ini adalah formula yang kamu akan jumpa dekat dalam tajuk tingkatan 2 kecerunan garis lurus. Kita ada 3 formula. Yang ni gambar yang pertama, garis lurus yang ada jarak mencancang, jarak mengufuk, yang mana kita akan gunakan formula ini, iaitu kecerunan sama juga dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Maksudnya jarak ni, maknanya bila kamu dah tahu berapakah panjang dia, tengoklah tata cara test tu kan, berapa jarak dia dan unit ke, kamu bahagikan yang mencancang ni dengan jarak yang bahagian mengufuk ni. Okey, kita guna formula ni. Yang kedua, formula kecerunan adalah bila diberi dua koordinat yang berbeza, kamu boleh labelkan X1, Y1, X2, Y2 guna formula yang ni, iaitu kecerunannya Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, cara dia punya kira tu nanti dalam video akan datang saya akan tunjukkan. Okey, kali ni video ni nak explain dia punya formula dengan ciri-ciri garis lurus. Yang ketiga adalah formula bagi garis lurus yang dekat tata cara test tetapi nilainya dia bagi nilai pintasan pada pintasan Y dengan pintasan X. Dan dia ada nilai
nilai pintasan tu yang kita akan guna. Maksud pintasan tu maksudnya bila kat sini kan nampak garis lurus ni dia potong pada paksi Y ni kan. Potong pada apa? 5 ni. Jadi 5 ni kita panggil dia pintasan Y. Kerana garis ini memintas pada paksi Y. Yang ni pula garis ini memintas pada paksi X. Kita panggil kat sini nombor 5 ni sebagai pintasan X. Jadi formula nak mencari kecerunan adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dia ada negatif dekat sini. Maksudnya 5. Ini dekat pintasan Y bahagi dengan 5. Jadi kita dapat negatif 5 bahagi dengan 5 lah. Negatif 5/5. Okay, diharap pelajar boleh cuba faham. Dia punya formula kecerunan ni untuk mencari cerun ni, dia punya jawapan dia sama je. Cuma kaedah dia yang berbeza. Ikutlah situasi pada garis lurus tu kamu nak guna yang mana. Kalau ada yang pattern mencancang mengufuk ni nilainya diberi, boleh guna formula ni. Kalau ada 2 koordinat, kamu boleh guna kaedah ni untuk cari kecerunan. Kalau dia bagi dalam keadaan macam ni, dia memintas, maka kamu boleh guna formula kecerunan pintasan Y bahagi pintasan X untuk cari kecerunan bagi garis lurus yang terpintas begini. Baiklah, kita jumpa lagi dalam video yang kedua. Sebelum tengok video kedua, tengok dulu video ni. Boleh ajak kawan-kawan untuk cuba fahamkan bab 10 kecerunan garis lurus, tajuk yang sangat ringkas sahaja tetapi digunakan dalam bab tingkatan 3 dalam tajuk garis lurus. Dia sambungan tau tajuk ni. Jadi kira tajuk ni kena faham baru mudah untuk jawab tajuk tingkatan 3. Baiklah, jumpa lagi dalam video akan datang. Salah silap saya minta maaf. Kita jumpa lagi ya. Jangan bosan dengan Cikgu Aisyah Channel. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.